Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan selamat datang kepada semua geng bayang yang sedang menonton Hey Shadows Channel. Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. So, kepada korang yang masih lagi baru di Hey Shadows Channel, Shadows banyak berkongsikan kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah sihir yang berlaku kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. Alright geng bayang semua, kisah pada hari ini yang Shadows bakal kongsikan dengan korang merupakan pengalaman yang dialami oleh Pak Tam dan isterinya, di mana mereka pindah ke satu rumah pada tahun 90-an di Taiping, kampung aku kan. So, rumah yang disewakan itu mempunyai rahsia yang amat menyeramkan. So, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Kita roll intro dulu. Let's go. Pak Tam yang merupakan seorang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Hidupnya agak susah, namun begitu Pak Tam tak pernah putus asa dan sentiasa mencari jalan untuk menambah rezekinya. Dan disebabkan itu, Pak Tam sentiasa berpindah rumah akibat tak mampu membayar sewa rumah yang didiaminya. Sampailah satu hari ni di mana Pak Tam terjumpa satu tuan rumah ni, di mana dia nak sewa rumah dia dengan harga yang paling tak masuk akal. Sebab apa? Harga sewa rumah itu lebih murah daripada rumah sewa yang Shah Alam tu yang berharga RM50. So, rumah yang hendak disewakan kepada Pak Tam hanyalah RM10. Dan mengikut Pak Tam, ada masa di mana semasa dia tinggal di rumah itu, dia tak pernah bayar pun sewa. Dan tuan rumah tu pun tak kisah kalau dia tak bayar sekalipun. Namun begitu, Pak Tam seorang yang jujur dan akan membayar tiap kali dia mempunyai wang yang lebih. So, setelah Pak Tam bersetuju untuk sewa rumah tu, Pak Tam pun buat macam biasalah, membuat segala persediaan untuk pindah ke rumah tersebut. Dan apa yang membuat Pak Tam excited adalah rumah tu luas, berdepan dengan jalan utama Taiping. Dan semua benda tu, kira semua perkakas yang ada kat situ, hanyalah sewa sebanyak RM10. So, tibalah hari pertama di mana Pak Tam dan isterinya pindah ke rumah tersebut. So, pada hari pertama di mana Pak Tam dan isterinya pindah ke rumah tu, so biasalah bila masuk ke rumah tu nak kena buat bersih-bersih lah, apa semua, nak masuk perkakas sembagai. Namun, apabila Pak Tam tiba sahaja di rumah itu, alangkah terkejutnya Pak Tam, dan tanpa disedari ataupun tanpa Pak Tam sangkalah, rumah yang harga sewanya RM10, bila dia masuk ke dalam rumah tu, sebab time yang Pak Tam nak sewa rumah tu, dia tak pernah masuk rumah tu. Ini adalah first time dia masuk. So, bila dia masuk, alangkah terkejut bila tengok kawasan di dalam rumah tu penuh semak. Kau tahu, dengan sawang-sawang lah, sarang lama-lama sini sana. Memang kotor gila tau. Sampaikan Pak Tam terpaksa panggil adik-beradik dia untuk datang dan tolong membersihkan kawasan perumahan dia. So, macam biasalah, diorang pun membersihkan kawasan rumah everything. Hampir mengambil masa dekat sehari kan. Dan lepas dah letak semua perkakas-perkakas ataupun barang-barang basic Pak Tam dan isterinya, maka beredarlah adik-beradik si Pak Tam dan tinggallah Pak Tam dan juga isterinya. So, semasa diorang berada di rumah tu pada malam pertama, tiada apa-apa insiden yang pelik pun. Tapi biasalah, rumah baru, so memang agak rasa type tu tak selesa lah kan. Siapa yang pernah pindah rumah semua, malamnya pertama tu memang korang akan rasa pelik lah. Sebab selalunya korang dah biasa dengan rumah yang korang selalu stay. Dan bila korang dah pindah rumah baru, memang korang akan rasa kelainan sikit. So, samalah experience yang dialami oleh Pak Tam dan juga isterinya. So, pada keesokan harinya, apabila Pak Tam dan isterinya bangun untuk pergi ke kerja, so Pak Tam dan juga isterinya macam biasalah bersiap diri semua benda tu. So, diorang pun lepas dua-dua dah bersiap semua, and diorang pun keluar kerja lah. Alright, dengan kata lain. So, selepas satu hari semua dah dekat luar semua, Pak Tam dan juga isterinya pun pulanglah ke rumah. And apa yang pelik pada ketika itu is that Pak Tam cuba mencari kunci rumahnya, namun tak terjumpa. Tak tahu kenapa. Sebab seingat Pak Tam, dia memang letak kunci rumah tu di dalam poket kanannya. And apabila dia cek, tak jumpa. So, kok dia teringat dia tertinggal kat tempat kerja dia ke apa. So, patahlah balik untuk mencari kunci, namun tak ada juga.
So terpaksalah Pak Tam mencari tuan rumah, and nasib baiklah tuan rumah yang owner rumah tu, yang bagi sewa tu, ada kat rumah pada ketika itu. Ada juga kunci spare. So Pak Tam pun pergilah bawa kunci spare semua dulu, and balik ke rumah, and masuklah ke rumah Pak Tam yang baru ni. So apabila dia masuk, ataupun apabila Pak Tam masuk ke rumah tu, alangkah terkejutnya Pak Tam apabila dia nampak keadaan rumah penuh semak samun, sama seperti hari pertama dia pindah ke rumah tersebut. And pada ketika itu Pak Tam dan juga isterinya dah rasa lain macam dah. Yelah, diorang pada awalnya memang diorang rasa pelik sebab sewa rumah tu, walaupun rumah tu besar macam tu, namun harga dia agak luar biasa lah, RM10 kot. So Pak Tam dan isterinya dah rasa pelik, takkan tertiba semak balik rumah kan. So diorang got no choice but untuk membersihkan kawasan perumahan diorang. So hampir beberapa jam macam tu, lepas dah kemas everything all, so Pak Tam dan isterinya pun makan malam semua benda tu, and Pak Tam duduklah di luar rumah sambil perkena kopi dan isap okok lah dekat luar rumah tu kan, bersantai macam tu lah. So tengah si Pak Tam ni bersantai di luar rumah, dan Pak Tam terdengar seperti ada bunyi tapak kaki, and bila dia pandang ke belah kanannya, and baru dia sedar lah ada jiran rupanya. So Pak Tam tak sedar yang rupanya ada jiran, tapi rumah jiran tu dihalangi oleh macam tembok macam tu dengan penuh macam apa kata semak samun tau. Dia macam pokok-pokok everything all bersemak-semak dan semua bagai macam tu lah. Kira memang tak nampak langsung rumah jiran dia tau. Dan Pak Tam ingat untuk pergi ke rumah sebelah nak bertanyakan pasal rumah yang didiami oleh Pak Tam. So Pak Tam pun pergilah ke rumah jirannya yang merupakan seorang nyonya, dan Pak Tam pun memperkenalkan dirinya dan memberitahu nyonya tu yang Pak Tam ni jiran baru dia. Dan selepas selesai perkenalan diri semua benda tu, Pak Tam pun terus tanya pasal rumah yang didiami oleh Pak Tam. So si nyonya ni pun ceritalah sejarah rumah tersebut, and menurut cerita nyonya tu, rumah tu dahulunya pernah diduduki oleh orang Melayu Indonesia yang datang ke rumah tu untuk jadi seorang dukun. And katanya dukun ini dibunuh atas sebab salah satu jampi ataupun rawatannya tak menjadi, dan bila jampian itu tak menjadi, pada keesokan harinya pelanggan tersebut datang dalam keadaan mengamuk dan terus bunuh semua yang ada di dalam rumah itu. And lepas insiden tersebut, pelanggan tu membunuh diri. And Pak Tam pada ketika ini macam tak percaya dengan apa yang dia dengar. Takkanlah sampai level macam tu, fikir Pak Tam pada ketika itulah. Biar betul nyonya ni, dia tengok banyak sangat kot cerita hantu ke kan. So namun begitu, apa yang pasti Pak Tam tahu yang seyakinnya pasti macam tu kan, rumah itu memang berpenghuni. So setelah dengar cerita mengenai rumah sewa itu, Pak Tam pun tanyalah kenapa membiak hutan sekeliling rumah. So nyonya ni pun bagi tahu, tak ada, saya buat ini hutan lah sebab sebelum you pindah sini, memang saya selalu nampak seolah-olah ada sesuatu di dalam rumah yang selalu memerhatikan saya. Tak kisahlah siang kah malam kah, sampai saya mayat takut mau keluar. Dan disebabkan itulah rumah nyonya itu pagar tertutup dan membiak macam hutan simpan. And since malam dah makin lewat, Pak Tam pun cakap terima kasih pada nyonya itu dan menandakan tamatnya perjumpaan dia dengan nyonya tadi. So pada malam itu, Pak Tam bernekat dengan isterinya untuk berjaga. Dia nak tengok apa yang akan terjadi pada malam kedua. Dan mengikut perkongsian, dikatakan isteri Pak Tam ni merupakan orang Jawa dan adalah sedikit ilmu. Ilmu apa? Aku tak tahulah. Tapi kita husnuzon lah yang ilmu baik-baik. Alright? So malam yang kedua ni merupakan malam yang agak dahsyat sebab time tu mana ada handphone, tablet, semua benda tu. Macam dalam kes Pak Tam lah, TV pun tak ada. So geng bayang semua, korang bayangkan, tunggu malam berlabuh bukan senang mat pada zaman dulu. Alright, mungkin bagi dua senang lah, tapi kita pada zaman sekarang apa? Emak mat. So pada pukul 1 pagi tak ada apa-apa yang mencurigakan berlaku. Pada pukul 2 pagi hanya dengar anjing yang menyala, which adalah perkara biasa sebab kawasan tu memang banyak anjir. And tibalah pukul 3 pagi, and Shadow Shark ini memang waktu dorang lah nak kacau orang. Sebab time tu lah ada satu entiti yang memunculkan diri. So tengah Pak Tam duduk di halaman tamu,
Pak Tam terasa seperti suhu sekelilingnya terasa dingin semacam tau. Suasana terlalu sunyi berbanding tadi. So Pak Tam pun memandang setiap penjuru rumahnya untuk mencari sesuatu. Dan apabila Pak Tam memandang ke arah dapur, alangkah terkejutnya Pak Tam bila dia nampak ada orang yang tak ada kepala berlegar di kawasan dapur berhampiran bilik air. Makhluk itu hanya berlegar-legar je dekat sekitar bilik mandi itu, seolah-olah macam mencari sesuatu. So Pak Tam yang memang terbiasa dengan makhluk-makhluk macam ni, atas sebab pengalaman, so Pak Tam pun menegurlah makhluk tu. Dan isteri Pak Tam ni yang pada awalnya di atas katil di dalam bilik, pergi ke suami dia dan melihat kejadian itu tau. So isteri Pak Tam pun mulalah keluar logat Jawa dia semua dengan memohon agar makhluk tu pergi daripada situ. Dan beberapa saat kemudian, makhluk tu tiba-tiba hilang dari pandangan mata. Yang menjadi persoalan, mudah sangat pun kalau nak halau hantu kan. So Pak Tam rasa macam tak sedap hati, macam ada sesuatu yang tak sempurna. Namun isteri Pak Tam memujuk Pak Tam untuk anggap yang makhluk tadi dah keluar dan berharap dia tak muncul lagi. Lalu mereka pun masuklah ke bilik dan tidur. So pada keesokan harinya, apabila Pak Tam dan Mak Tam bangun dari tidur, mereka bersiap untuk ke kerja dan juga bersiap dari segi mental apa semak yang diorang bakal tengok dekat luar rumah. Namun bila Pak Tam dan juga isterinya keluar daripada bilik mereka, kawasan rumah nampak elok, tak ada kelihatan seperti tempat itu disemakkan atau apa-apa yang tak diingini berlaku lah. So Mak Tam yang berasa lega dengan bersangkakan yang makhluk tu dah keluar dari rumah. Namun hati Pak Tam rasa tak tenang. Dia rasa seolah-olah ada lagi yang masih berdamping di rumah itu. So Pak Tam pun abaikan perasaan dia dan keluar bersama dengan isterinya untuk ke kerja. Dan sepanjang masa Pak Tam berada di luar time bekerja tu, Pak Tam still rasa tak sedap hati. Seolah-olah dia rasa makhluk itu akan membalas dendam dengan apa yang telah berlaku semalam. So disebabkan terlalu risau, Pak Tam pun membuat keputusan untuk pulang ke rumah dan tengok keadaan rumahnya semua okey ke apa ke kan. So seeloknya Pak Tam tiba di rumah, apa yang dirasainya benar-benar berlaku. Kawasan rumahnya sekali lagi kelihatan semak, bersepah dan paling menyeramkan, ada seperti tumpahan darah di lantai rumah tersebut. Dan benda ni membuat Pak Tam risau. Pada masa yang sama berasa marah, Pak Tam pun membuat keputusan untuk mengadakan bacaan Yasin dan juga doa selamat untuk rumah tersebut agar makhluk yang berada dalam rumah tu keluarlah dari rumah. So ahli keluarga Pak Tam suruhlah Pak Tam keluar cari rumah baru. Namun disebabkan situasi kewangan Pak Tam dan rumah tu pula murah, Pak Tam tetap stay dekat rumah tu tau. Dan kata biarlah makhluk tu, dia tak boleh nak buat apa-apa pada kita melainkan menyesatkan dan cuba menakutkan. So Mak Tam pun sama seperti suaminya, tak risau langsung akan gangguan yang berlaku di rumah tersebut. So walaupun telah dilakukan doa selamat semua benda tu dekat rumah tu, namun gangguan demi gangguan sering dialami oleh Pak Tam dan juga isterinya. So adalah satu hari ni di mana ketika itu Pak Tam hendak ke tandas. Dan dalam perjalanan ke tandas, Pak Tam terdengar dalam salah satu bilik seperti ada bunyi almari tau. Dia macam berbunyi-bunyi tu tau. Seolah-olah ada sesuatu yang cuba menggerakkan. Lalu Pak Tam pun masuklah ke salah satu bilik itu dan buka lampu bilik and try usah keliling, namun tak kelihatan apa-apa. Namun seelok sahaja Pak Tam nak keluar dari bilik itu, alangkah terkejutnya Pak Tam apabila dia nampak ada satu makhluk yang kurus keding, berambut panjang, tak berbaju apa-apa, namun badannya tak kelihatan, seperti gelap-gelap berasap macam tu tau, bermata putih dan terpacak dekat atas almari sambil memerhati Pak Tam. Pak Tam terus terkejut sampai terjatuh apabila melihat kelibat makhluk tersebut. Terus Pak Tam membaca petikan-petikan ayat Al-Quran dan menghalau makhluk tu dari situ tau. Dan tak sampai beberapa saat macam tu, apabila Pak Tam membuka matanya, makhluk tersebut sudah tak kelihatan. So Pak Tam pun tarik nafas, tenangkan mindanya dan fikir apa sebenarnya yang telah berlaku. Pak Tam terus keluar daripada bilik dan menghala ke arah tandas. So selepas selesai melepaskan hajat sebagainya, Pak Tam pun masuk ke dalam bilik
dan kelihatan Mak Tam sedang berjaga dan mulutnya terkumat kamit seperti membaca sesuatu. Dan beberapa saat kemudian Mak Tam terus pandang ke arah suaminya dan berkata ada seorang wanita berdiri di sisi katilnya sambil memerhatikannya. Apabila Mak Tam tersedar, Mak Tam hanya nampak wanita tersebut tergelak-gelak memandang Mak Tam. Apabila Mak Tam nampak, terus Mak Tam membaca dan menghalau makhluk tu. Dan ketika Pak Tam masuk ke dalam bilik, terus makhluk tersebut hilang dari pandangan mata. So seperti biasa, Pak Tam dan Mak Tam hanya mengabaikan benda itu dan sambung tidur balik tau. Dahsyat mak diorang berdua ni. So pada awalnya Pak Tam dan Mak Tam mengalami gangguan yang teruk sampai perabot lah barang-barang diorang lah, rumah semua benda tu berselirak. And in the end, benda-benda macam tu dah kurang berlaku dan ibarat seolah-olah Pak Tam dan isterinya memahami situasi tersebut. Pak Tam dan Mak Tam dah hampir 2 bulan tinggal di rumah itu. Walaupun dah terbiasa dengan gangguan-gangguan yang dialami, namun ada masa dia di mana jelmaan dia lain macam sikit tau. So antara pengalaman yang dialami oleh Pak Tam time tu, isterinya terpaksa pulang ke rumah ibu bapanya. So hanya tinggal Pak Tam je yang dekat rumah tu. So selepas selesai makan malam semua tu, Pak Tam pun duduklah di ruang tamu sambil layan air TO dia dan sambil sokok lah. So tengah Pak Tam duk layan perasan semua bagai, pada waktu itulah Pak Tam terdengar seperti ada orang yang memanggilnya dari luar rumah. So Pak Tam rasa pelik lah, siapa pula yang cari aku malam-malam ni? Pak Tam pun menjenguk keluar nak tengok siapa yang dekat luar tu. Namun tak ada sesiapa pun yang berada di kawasan luar rumah si Pak Tam ni. Dan Pak Tam pun buka pintu dan cubalah round check kod-kod sebab ialah malam tak nampak kan. Biar double confirm dulu mat cerita dia. Dan apabila Pak Tam keluar, bahu Pak Tam ni terasa berat semacam tau. Lenguh pun ada, sakit pun ada. Pak Tam hanya fikir mungkin sebab penat bekerja. Dan Pak Tam pun masuklah ke dalam rumah dan nak bersiap untuk masuk tidur. Namun seeloknya Pak Tam menghala ke arah dapur, ada satu cermin yang tergantung di dinding. And time Pak Tam melalui ataupun melepasi cermin itu, di sisi matanya Pak Tam ternampak seolah-olah ada satu makhluk yang bertinggi di atas bahu Pak Tam tau. Dan Pak Tam kemudiannya terus berhentikan langkahnya dan tergamam sekejap seperti tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan Pak Tam mengundurkan langkahnya dan memandanglah ke arah cermin. So Pak Tam berasa hairan tau, sebab dia tak nampak apa-apa di sebalik cermin tersebut. Namun setelah Pak Tam memandang lama gila lah dekat arah cermin tu, Pak Tam seolah-olah nampak seperti ada bayangan di belakangnya sedang memerhatikannya. So Pak Tam terus alih pandangannya dari cermin dan memandang ke belakang mencari siapa di belakangnya. Lalu Pak Tam pun berkata, "Aku tinggal di rumah ini sebagai tempat aku berteduh dan tempat aku berehat. Aku tidak ganggu kau dan kau jangan ganggu aku." Dan Pak Tam pun menuju ke arah dapur, basuh muka dia semua, minum secawan air dan masuk ke dalam biliknya untuk tidur. So dalam pukul 3 pagi macam tu, sedang Pak Tam duk dibuai mimpi, tiba-tiba terdengar seolah-olah ada sesuatu yang kuat jatuh di ruang tamu rumah Pak Tam. Pak Tam pun terus bangun dalam keadaan terkejut dan berasa begitu marah, penat dengan bermacam-macam gangguan yang telah berlaku dalam rumah tu. Dan Pak Tam ni jenis yang bila dia naik angin, tak kisah dah apa makhluk di depan dia, harimau ke, beruang ke, buaya ke, beruk ke, Pak Tam dah tak kisah dah. Di tangan Pak Tam pada ketika itu, Pak Tam menggenggam macam satu batu yang sebesar telapak tangannya tau. Dan Pak Tam terus keluar menghala ke ruang tamu. Dan Pak Tam nampak beberapa barang hiasan rumah berada di atas lantai. Pak Tam pun membuka lampu ruang tamunya dan cuba mencari di manakah makhluk itu berada. So tengah mencari-cari semua benda tu, Pak Tam terdengar seperti ada bunyi sesuatu yang mengisut. Lalu Pak Tam pun mula mencari dan apabila Pak Tam keluar daripada rumah dia, time itulah Pak Tam nampak satu makhluk yang mempunyai separuh badan
sedang mengesot di luar halaman rumahnya. So buat Pak Tam yang pada ketika itu, ia adalah satu pandangan yang amat mengerikan tau. Namun disebabkan Pak Tam ni berada dalam keadaan yang begitu marah, Pak Tam membaca sesuatu pada batu tu yang berada di dalam genggaman tangannya dan terus baling ke arah makhluk tu sekuat yang boleh. Dan makhluk tersebut seolah-olah menghilangkan diri tau. Dahsyat weh. Gangguan dia next level mat. So pada ketika itu Pak Tam tak rasa takut mahupun berani. Apa yang dia rasa pada ketika itu hanyalah perasaan yang begitu marah kerana Pak Tam hanya mampu menyewa rumah itu dan dia tak boleh nak merisikokan dirinya dan juga isterinya hanya disebabkan makhluk-makhluk yang berada di dalam rumah itu. Dan sebab itulah Pak Tam beranikan diri dan terus pertahankan rumah itu supaya dia boleh tinggal di dalam rumah tersebut. Dan dikatakan selepas insiden Pak Tam mengamuk, gangguan di dalam rumah itu semakin berkurangan. Ada tu tetap ada, tapi sekadar seperti kerusi bergerak sikit, penampakan bayang-bayang, bunyi suara orang berbisik-bisik, gangguan-gangguan kecil macam tu lah. Dan bukan jenis yang ekstrimnya lah gangguan dia. Dan yang paling epik, tanpa disangka Pak Tam dan isterinya yang telah tinggal di rumah tu hampir 14 tahun, walaupun terdapat gangguan-gangguan kecil, namun benda tu adalah perkara biasa buat Pak Tam dan isterinya sebab dah terbiasa sangat dah. Alright. Dan sampailah benda yang paling tak diduga berlaku, di mana tuan rumah tersebut disebabkan diingat hantu-hantu yang berada dalam rumah tu dah tak ada, dan disebabkan itulah Pak Tam dan isterinya yang dah stay lama dekat situ, tuan rumah tersebut menghalau ataupun suruh Pak Tam dan isterinya keluar daripada rumah tu, kononnya nak upgradekan rumah tu untuk nak sewa lebih ataupun nak buat something else lah. Tapi seperti yang dikongsikan oleh Pak Tam, makhluk tersebut sebenarnya masih lagi berada di dalam rumah, cuma tak bertindak ganas dengan kehadiran Pak Tam dan juga isterinya. Malah dikatakan seeloknya tuan rumah tu ambil alih rumah tu, gangguan-gangguan yang dialami sebelum ni makin teruk. Sampailah satu momen diceritakan yang tuan empunya rumah tu meninggal dunia di dalam rumah akibat sakit jantung. Tak tahu macam mana, tapi ramai yang syak akibat kelibat makhluk-makhluk tu yang membuat tuan rumah tersebut terkejut. So rumah puaka tu kemudiannya diambil alih oleh waris tuan rumah tu dan diubah suai menjadi cantik dan untuk dijadikan homestay. So kepada korang yang balik Taiping ataupun stay dekat homestay yang dekat Taiping ni, berjaga-jagalah. Mana tahu korang antara mereka-mereka yang bernasib baik stay dekat rumah yang berpuaka itu. Alright guys, so begitulah kisah kita pada hari ini. Shadows harap korang semua terhibur dengan kisah yang telah Shadows kongsikan. Di sini juga Shadows ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir menonton Shadows Channel. Alright, teruskan sokongan korang dengan tekan butang like, share dan juga subscribe. Semoga Shadows Channel akan semakin berkembang dan Shadows dapat kongsikan banyak lagi kisah-kisah seram dan bermacam-macam lagi lah di Shadows Channel. Okay guys, so seperti biasa, nama aku Shadows and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Take care.